Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga para pelajar tekun dan tabah mengatur jadwal pembelajaran harian. Graduan masa hadapan dituntut agar berkeupayaan berkolaborasi dalam maya secara efektif dan efisien. Dunia tanpa sepadan memerlukan graduan berkomunikasi tanpa batas waktu dan ketika. Saya, Syed Lamsa bin Syed CR daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial Universiti Selangor akan menyampaikan kuliah Profesionalism Guru Pendidikan Awal Kanak-kanak. Saudara-saudari para pelajar, masyarakat sekeliling khususnya kalangan ibu bapa pastinya menaruh harapan yang tinggi bahawa seorang guru dapat mendidik anak-anak mereka laksana seorang profesional walaupun pada hari pertama anda mendaftar di prasekolah. Dalam kuliah terdahulu, saya telah jelaskan bahawa kemahiran profesional perlu dibangunkan secara berterusan dan saudara-saudari wajib berusaha ke arah itu. Asas terpenting dalam profesi perguruan adalah memiliki kelulusan yang diiktiraf. Sistem pendidikan di Malaysia adalah sistem berpusat. Kementerian Pendidikan Malaysia bertanggungjawab untuk menyediakan perkhidmatan pendidikan yang diwajibkan di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Sistem berpusat bermaksud semua aspek perkhidmatan seperti kurikulum persekolahan, peperiksaan dan sebagainya, termasuk juga pemilihan dan latihan guru ditentukan oleh dasar yang digubal di peringkat kementerian sebelum dilaksanakan di sekolah-sekolah. Akta Pendidikan 1996 atau Akta 550 merupakan asas perundangan terhadap perkhidmatan pendidikan di Malaysia. Akta ini turut mengiktiraf institusi pendidikan swasta di peringkat prasekolah sehingga ke peringkat pendidikan tinggi. Maka proses pengiktirafan kelayakan dan latihan bagi profesi perguruan juga terbahagi pada dua kategori, iaitu perkhidmatan awam dan swasta. Guru-guru yang berkhidmat di sekolah di bawah penyeliaan Kementerian Pendidikan Malaysia mengikuti program latihan iaitu ijazah sarjana muda perguruan di Institut Pendidikan Guru, Universiti Pendidikan Sultan Idris dan beberapa universiti awam yang lain. Perkhidmatan guru-guru tertakluk kepada skim penjawat awam oleh Jabatan Perkhidmatan Awam. Dasar-dasar yang dibangunkan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran memastikan guru-guru mendapat latihan berterusan di sepanjang tempoh perkhidmatan. Profesi perguruan di sektor swasta sedikit berbeza. Amnya, Akta Pendidikan 1996 mewajibkan syarat kelayakan tertentu untuk dilantik sebagai guru di tadika swasta, sekolah swasta, kolej dan universiti swasta, begitu juga di sekolah antarabangsa dan universiti kampus cawangan luar negara. Pemohon diwajibkan memiliki kelayakan yang telah mendapat akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia dan diiktiraf setara oleh Jabatan Perkhidmatan Awam sebagai prasyarat permohonan permit mengajar daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Langkah kementerian mewajibkan kelulusan minima diploma dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak dapat dianggap sebagai langkah mengiktiraf profesi guru di tadika swasta. Saudara-saudari para pelajar, kriteria kedua untuk membangunkan kemahiran profesional dalam kalangan guru adalah melalui penglibatan dalam persatuan dan badan profesional. Apakah manfaat untuk guru aktif dalam berpersatuan? Keahlian dalam organisasi tertentu membolehkan guru-guru mengenali tokoh-tokoh dalam perkhidmatan untuk bertukar-tukar fikiran, berhujah dan mempelajari teknik dan ilmu baru dalam pendidikan. Penyertaan dalam persidangan, bengkel dan seumpamanya mendedahkan guru-guru pada skop perkhidmatan yang lebih meluas termasuk sumbangan pada masyarakat dan negara. Saya mencadangkan agar setiap pelajar cuba menjadi ahli pada mana-mana persatuan atau organisasi yang berkaitan dengan perkhidmatan taska dan tadika. Pertubuhan dan organisasi bukan kerajaan yang berkaitan penjagaan dan pendidikan awal kanak-kanak di Malaysia, contohnya adalah National Association of Early Childhood
Care and Education Malaysia, Persatuan Tadika Malaysia, Persatuan Pengasuh Berdaftar Malaysia, Association of Professional Early Childhood Educators Malaysia. Cubalah untuk membina hubungan dengan pengusaha-pengusaha yang telah berjaya menghadiri program-program latihan, seminar dan seumpamanya. Kenalan-kenalan daripada pelbagai latar belakang akan membantu saudara-saudari mendapatkan pelbagai maklumat sekaligus menjadikan saudara-saudari lebih berkeyakinan, kreatif dan dipercayai. Perkongsian pengalaman daripada mereka yang terbaik di lapangan akan menjadikan anda seorang profesional bila tiba masa dan ketikanya. Saudara-saudari para pelajar, negara Malaysia memberi penekanan tinggi terhadap pembangunan modal insan kelas pertama di mana bina upaya adalah pendekatan utama ke arah mencapai status negara maju. Pembangunan modal insan berkualiti bergantung pada pendidikan berkualiti yang dapat menghasilkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh, berketerampilan, berkepribadian, berpengetahuan dan kemarahan tinggi bagi mengisi keperluan negara maju. Standard Guru Malaysia menggariskan kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru dan keperluan yang patut disediakan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi membantu guru mencapai tahap kompetensi yang ditetapkan. Standard merangkumi 3 aspek iaitu yang pertama, amalan nilai profesionalisme keguruan. Standard ini memperincikan kompetensi amalan nilai profesionalisme keguruan berdasarkan domain diri, profesion dan sosial yang patut ada pada seseorang guru. Standard Guru Malaysia ini digubal berdasarkan rasional yang berikut. Pertama, guru perlu mempunyai tahap amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran yang tinggi bagi membolehkan mereka berfungsi sebagai guru profesional dengan berkesan. Kedua, agensi dan institusi latihan perguruan patut menyediakan keperluan yang jelas dan lengkap seperti dasar, kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar, sumber pengajaran dan pembelajaran serta jaminan kualiti untuk membolehkan proses latihan dijalankan dengan lancar, berkesan dan bermutu tinggi. Kementerian Pendidikan Malaysia sedang berusaha untuk melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan guru yang dapat dijadikan showcase. Justru itu adalah wajar standard bagi institusi latihan perguruan diwujudkan. Dan yang keempat, Standard Guru Malaysia menggariskan kriteria dan standard guru selaras dengan Malaysian Qualification Framework yang menggariskan kriteria dan standard pendidikan tinggi dan pendidikan yang selebihnya. Standard Guru Malaysia yang kedua adalah pengetahuan dan kefahaman. Standard ini memperincikan kompetensi ilmu pengetahuan dan kefahaman tentang subjek pengkhususan, ilmu pendidikan, kurikulum dan co-kurikulum yang patut ada pada seseorang guru. Standard Guru Malaysia digubal bagi tujuan yang berikut. Pertama, mengenal pasti tahap kompetensi profesional guru dalam aspek amalan nilai profesionalisme keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Kedua, untuk mengenal pasti tahap penyediaan dan pelaksanaan keperluan latihan oleh agensi dan institusi latihan perguruan bagi menjamin kompetensi guru yang ditetapkan tercapai. Dan ketiga, Standard Guru Malaysia akan dapat mengenal pasti dasar dan strategi pembangunan pendidikan guru yang patut ditambah baik sejajar dengan perkembangan dan cabaran semasa dunia pendidikan. Standard Guru Malaysia yang ketiga adalah kemahiran pembelajaran dan pembelajaran. Standard ini memperincikan kompetensi pengajaran dan pembelajaran yang patut dikuasai oleh seseorang guru. Penggubalan Standard Guru Malaysia adalah berasaskan pada prinsip dan proses yang berikut. Pertama, pernyataan standard dan keperluan jelas, tepat, relevan, praktikal, adil dan realistik.
Kedua, standard dan keperluan yang dicadangkan adalah berasaskan kajian serta penanda arasan. Dan ketiga, proses pengubalan dilaksanakan secara kolaboratif, telus, terbuka dan persetujuan bersama dengan pihak-pihak berkepentingan. Saudara-saudari para pelajar, tarikh 16 Mei disambut setiap tahun untuk meraihkan sumbangan dan kecemerlangan guru. Standard Guru Malaysia menetapkan tahap pencapaian kompetensi profesional yang patut dicapai oleh guru untuk menjamin dan mengekalkan pendidikan yang berkualiti kepada warga negara Malaysia kini dan akan datang. Buku Standard Guru Malaysia bersama-sama dengan buku Panduan Standard Guru Malaysia dan Manual Instrumen Standard Guru Malaysia akan dapat memastikan guru yang dihasilkan mempunyai kompetensi yang tinggi dalam aspek amalan nilai profesionalisme, keguruan, pengetahuan dan kefahaman serta kemahiran pengajaran dan pembelajaran. Melalui kuliah ini, saya berharap para pelajar menyedari bahawa profesi perguruan sememangnya mempunyai nilai profesionalisme yang tersendiri yang dapat dibezakan dengan profesi yang lain. Standard perguruan ini mencakupi semua peringkat pendidikan termasuk untuk kalangan guru pendidikan awal kanak-kanak. Sekian untuk kuliah kali ini. Terus kekal fokus untuk cemerlang. Selamat maju jaya. Kita jumpa lagi di kuliah akan datang. Terima kasih.